Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama semula dalam sesi kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak lama jugalah kita berpisah bercuti, lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. 6 minggu. Sebulan setengah. Mudah-mudahan selepas daripada ini, bermula pada hari ini, kita sudah orang panggil apa, program vaksin imunisasi telah dijalankan hari ini. Nah, mula dengan PM kita dan juga akan bermula dengan frontliner, termasuk Tok Imam frontliner. Kemudian EJK masjid. Mudah-mudahan selepas daripada ini tidak ada pertambahan kes. Biar kita rawat yang kes yang lama-lama. Kalau ada pun dia tidak banyaklah, mudah-mudahan. Nah, proses ini akan berlaku 1 tahun. Bermula bulan 2, bulan Februari ini, akan berakhir Februari tahun depan, 2022. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, walau bagaimanapun kita tak tahu penyakit ini jenis-jenis bala ni. Dia boleh tukar jenis lain pula. Habis Covid, datang Covid, kita tahu. Nah, jadi kita kena belajar daripada apa yang Allah ajarkan kita mengenai COVID-19 supaya kita masih boleh teruskan kuliah walaupun bukan di masjid. Tuan-tuan, jadi EJK masjid dia kena ambil satu iktibar daripada apa yang berlaku untuk dia lebih bergerak, panggil lebih aktif, menggunakan langkah norma baharu ni. Kalau di masjid kita tak boleh buat kuliah, kita masih boleh jalankan kuliah di tempat masing-masing. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada masjid yang buat di Al-Ustaz ni, ada masjid yang buat sewaktu PKP dan sebagainya, mereka terus jalankan kuliah menggunakan medium yang ada. Kita guna Google Meet boleh, kita guna orang panggil Jitra, Meet, macam-macam. Yang Google bagi ni macam-macam kemudahan yang kita ada. Kalau masjid yang kecil-kecil sekadar boleh guna grup WhatsApp. Kalau 100 orang ke bawah. Kalau ramai sangat kita boleh gunakan Facebook masjid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, macam sekolah. Sekolah walaupun sekarang ni tak boleh pergi lagi, guru-guru tak pergi lagi sekolah, pelajar pun tak pergi lagi. Dia panggil PDPR, pembelajaran dan pendidikan dia dari rumah. Guru di rumah, pelajar-pelajar di rumah, tapi bertemu dalam Google Meet. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Google Meet dan kita boleh buat ikut silibus Kementerian Pelajaran. Walaupun tidak sesempurna, ada pelajar-pelajar tak boleh masuk sebab dia mungkin internet dia tak apa kuat di kawasan, tapi tak sempurna macam dalam kelas, macam bersemuka, tapi sekurang-kurang ada. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi ilmu tidak putus. Jadi ke depan apa pun berlaku kita boleh buatlah. Mana kalau kita tak boleh datang masjid, kita boleh gunakan medium lain untuk teruskan kuliah kita.
guna jadual yang sama, ustaz yang sama, cuma kita tak datang masjid, masing-masing di rumah. Tapi di rumah tu pakai elok-elok lah. Pakai macam Khairul pakai ni, siapa nak menantu boleh ni, muda lagi. Pakai tu. Ni pakai baju dalam. La ilaha illallah. Bukan perempuan, lelaki lah, baju perah, baju pagoda. Duduk atas katil pula tu. Cik. Duduk atas meja molek kita nak mengaji. Nya duduk atas katil, sebab tu duduk di masjid ni dia mengaji, dia berkat. Sebab kita duduk. Pakai pun elok, di rumah ikut suka hati. Nah, baju pun tak pakai pun dah. Orang tontok. Tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati, kita guna macam tu, kita boleh buat. Nah, ilmu jalan macam biasa. Nanti bila masjid buka, kita sambung sahaja. Kita boleh jalan macam biasa. Masjid pun masih tetap boleh mengutip dana, tak ada masalah. Letak di bawah tu akaun masjid. Walaupun orang tak datang masjid, tapi masjid masih boleh mengumpul dana dengan online. Tapi masjid yang buat lah, tuan-tuan. Masjid yang buat. Panggil ustaz-ustaz mengajak, masuk je. Masuk nama akaun masjid, duit akan masuk situ. Takkan tengok saja hero. BKP bukan leh pergi mana. Takkan RM10 boleh masuk online. Cih! Makan pun sampai 2-13 ringgit. Ayam penyek 15. Nah, takkan kita tengok kuliah roh, takkan tak boleh pergi RM10 online masuk lain kau. Tak ada masjid, tak ada masalah punya. Kena buat benda ni, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, macam tu kita jalan. Ustaz-ustaz pun taklah duduk saja di rumah. Dia jenis suka mengajar, setiap malam mengajar. Bila tak mengajar jadi pening. Bila pening dia fikir nak menikah baru. Payah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, ada ustaz-ustaz kita bukan semua kerja sekolah macam saya. Bukan semua kerja majlis agama. Ada ustaz, dia kerja kampung. Nah, ada sahabat saya ustaz di Baling lah. Dia kuliah dia sebulan 60 kuliah. Sebulan 60 bukan 30. Sebulan 30 hari tapi kuliah dia 60. Mana malam penuh 30, siang penuh kuliah duha. Maknanya kalau tak boleh buat kuliah masjid, tak boleh pergi, dia teruklah tuan-tuan, sebab tidak ada kemasukan lain. Sebab tu kita kena jalan. Masjid boleh dana, ustaz-ustaz kita macam ni pun kita boleh bantu lagi. Teruskan kehidupan. Nah, jadi benar-benar macam ni kena fikir, kuliah tak akan boleh berhenti kalau kita boleh berfikir dengan anjakan paradigma, kita melihat ke depan dan kita gunakan segala medium yang ada untuk kita teruskan kuliah. Tak payah walaupun kita tak perlu pergi masjid. Nah, baik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai mukadimah saya untuk sebagai iktibar, kalau berlaku lagi lepas daripada inilah. Tapi kita doakan mudah-mudahan tidak ada dah. Nah, mudah-mudahan kes ini akan semakin turun dan tidak ada pertambahan apabila kita memulakan program imunisasi ke nasional ini. Nah, baik tuan-tuan. Kita sambung, kitab saya pun tak tahu macam mana. Cik si Khairul ni dia tanda. Baik, muka surat 228. Nah. Muka surat 228. Kita sambung di bawah tajuk bekerja. Dan kita dah baca pekerjaan yang pertama, yang basic, yang tradisional, ialah menyerah hidup melalui pertanian, bekerja sebagai petani. Jadi kita dah baca Quran dan hadis. Quran menyediakan bumi untuk kita, menyediakan benih, menyediakan hujan, kita buat kerja. Nah, Allah dah sediakan semua dah. Baik, jadi kita sambung di akhir bab pertanian. Sebelum kita masuk bab industri, perusahaan dan kerja-kerja lain. Di akhir tajuk ni, dia bagi tajuk pertanian yang dilarang. Baik, bermakna ada juga pertanian ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita dilarang untuk menanamnya. Sebab itu kita nama dia halal wal haram. Nah, ada yang halal, ada yang haram. Tapi yang halal tu sangat banyak, yang haram tu sedikit sahaja. Baik, muka surat 228, pertanian yang diharamkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pertanian yang dilarang. Setiap tumbuh-tumbuhan yang diharamkan Islam daripada memakannya. Nah, bila Islam mengharamkan makan tumbuhan tersebut ataupun yang tidak diketahui penggunaannya selain mendatangkan bahaya kepada diri, maka hukum menanamnya adalah haram. Nah, hukum menanam tanaman-tanaman jenis ini adalah haram. Dia buat contoh seperti hashish.
Hashish tu bahasa Arab. Bahasa Melayu ganja, hak depan tu bahasa Melayu lah, ganja. Ataupun tumbuh-tumbuhan yang memabukkan. Nah, bila kita makan, bila kita minum, boleh menyebabkan kita menjadi khayal, menjadi tak sedar diri, itu hashish. Banyaknya ganja lah. Cuma ganja ni kajian dibuat, ada manfaat. Jadi kerajaan Malaysia duk bincang nak tanam ganja secara industri. Yang tu cerita lain. Nah, bukan untuk mabuk, bukan untuk khayal. Dia untuk kepentingan ataupun manfaat lagi. Tapi hak biasa-biasa, hak geng-geng muda duk buat ni, isap daun ganja ni, memang untuk dia khayal. Nah, tuan-tuan. Yang tu tak boleh. Dan sebagainya itu ikut zaman lah, tuan-tuan. Mungkin zaman dia tulis kitab ni tak ada benar tu, zaman datang ni ada benar yang sama. Maka zaman lah ni nama dia Al-Ketumu. Tak ada lah Yusuf Qaradawi tak sebut lah Al-Ketumu, ada pun di Malaysia. Tak tahu tempat lain tu ada ke tak ada. Nah, cuma banyak di Malaysia, yang banyak pun Kedah. Kedah tu di mana? Kedah di mana banyak? Tualang. La ilaha illallah. Chanlun, Alok Biak. Dekat-dekat dengan Thailand. Tuan-tuan. Jadi benar dan sebagainya itu. Masuklah apa-apa jenis-jenis tumbuhan yang dikenali di akhir-akhir ini yang sama dia punya boleh memudaratkan dan membahayakan kesihatan, maka ia diharamkan. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Selain itu juga tembakau. Kena orang ni jeng. Tembakau. Ingat tembikai ni aku silap baca. Selain itu juga tembakau yang dijadikan rokok. Jika kita menghukumkannya sebagai haram, jika mufti-mufti mengeluarkan hukum sebagai haram, kita tu mufti lah, bukan kita hak duduk di rumah. Kita bukan ulama, kita ulat dalam semua. Ni mufti-mufti mengeluarkan hukum adalah haram. Sebagaimana hukum yang diibaratkan, maka hukum menanamnya juga adalah haram. Bila difatwakan merokok itu haram, maka hukum menanam tembakau adalah haram. Manakala jika kita mengatakan hukumnya makruh, maka hukum menanamnya juga adalah makruh. Tak ada makruh ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sila keluarkan smartphone masing-masing. Ada smartphone tak? Tengok smartphone tak ada. La ilaha illallah. Buka pergi pada hukum merokok. Nah, Bayang Linas siri ke-18. Buka. Saya nak baca, tuan-tuan tengok. Bayang Linas, mufti wilayah dulu, haklah dia sebagai menteri agama, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bayang Linas masa dia jadi mufti dulu, sampai boleh keluar buku 2 jilid, 3 jilid. Tuan-tuan boleh pergi cari. Harga dia dalam, dia 3 jilid tak silap, harga dia 200. Mahal. Mahal dia kata. La ilaha illallah. Kalau orang sini aku sepak lah. Murah lah 200, 2,000 pun mahal. Tuan-tuan, ada 3 jilid. Tulis Melayu bukan Arab, tak payah jemah dah. Baca faham tu. Jadi fatwa-fatwa daripada mufti wilayah dan juga geng-geng dia lah, dia sempurna lah, tuan-tuan. Nak banding sebelum dia berani di Malaysia ni, fatwa-fatwa begitu ringkas. Muzakarah pun ringkas, fatwa negeri-negeri Kedah ke semua ringkas-ringkas, tak macam negara lain, tak macam Brunei Darussalam, tak macam Singapura. Dia punya fatwa dia lengkap macam mufti wilayah buat, lengkap. Fatwa macam ni kita nak, sebab tu orang merujuk pada fatwa mufti wilayah daripada fatwa-fatwa yang lain di Malaysia. Sebab mereka terlalu ringkas, tidak ada yang huruf yang panjang-panjang, cuma dia bagi sikit-sikit, hujah pun tak bagi. Dia kata haram, habis. Difatwakan haram, tak ada hujah, tak bagi sebab apa, tak ada. Dia memang sempurna, tuan-tuan. Okey, tengok saya baca. Dia memang panjang ni, tapi saya takkan baca habis. Saya nak ambil tentang fatwa mengenai rokok saja. Tengok dia bahas. Dr. Zul ni tua pada saya sikit 2-3 tahun, tapi dia macam tua 10 tahun dah saya. Hidup dalam ilmu sampai nampak tua. Aku muda sikit. Baik, kami nyatakan di sini senaraian fatwa ulama berkenaan dengan hukum merokok sama ada yang terdahulu ulama-ulama dulu atau masa kini ulama-ulama sekarang, contemporary, ulama sekarang.
Baik, pertama dia kata fatwa ulama-ulama dahulu, fatwa terdahulu. Imam Asy-Syafi'i, dia terus ambil kepada Imam Syafi'i sebab di Malaysia mazhab Syafi'i kita ni. Baik, Imam Syafi'i telah menyatakan dalam kitabnya yang masyhur Al-Um, kita induk Asy-Syafi'i, ditulis oleh murid-murid dia, 2 orang murid dia tulis kitab tu. Jadi kitab tu kita tak perlu adalah kita induk, dia bukan disyarahkan lagi. Kita lihat syarah dah lah. Kita lihat akhir-akhir ni disyarahkan oleh ulama-ulama yang datang selepas daripada itu, yang disebut sebagai Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka mensyarahkan kita induk ini. Di kita nak syarah tak andai, kita bukan ulama. Kita baca hak depa syarah dah. Baik, dalam kitab Al-Um disebut jika mereka tu siapa-siapalah manusia Islam kita ni mengambil sesuatu makanan, minuman atau sesuatu yang dihisap, dia sebut dah. Sedangkan rokok tembakau ini ditemui oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus ni hidup selepas 700 tahun lebih kewafatan Imam Syafi'i. 700 lebih dah. Mana memang tembakau ni tak ada di zaman Syafi'i 700 tahun. Lepas dia wafat, baru Christopher Columbus jumpa tembakau ni. Di mana Khairul? Colombia. Baik, makna memang tidak ada di zaman dia, tapi dia sudah bagi kaedah fiqh secara umum. Dia sebut dihisap. Mana ada benda hak jenis hisap. Ada jenis makan, jenis minum, jenis hisap. Dihidu, jenis hidup, atau disedut. Sedut. Sedut tu macam hisap je, tapi dia serbuk. Kalau hisap ni dia asap, beza situ je. Tapi menggunakan mulut je. Baik, yang boleh memabukkan perbuatan itu adalah jelas haram. Maksudnya termasuklah juga yang mengandungi racun yang menyebabkan kematian. Dalam fatwa hak depan saya tak baca, dia cerita racun-racun hak ada dalam rokok tu banyak mana, tuan-tuan baca sendirilah. Jadi saya nak ambil fatwa saja. Kata Imam Syafi'i, aku tetap menganggapnya, yakni memfatwakan ia adalah haram. Apa dok kata Imam Syafi'i, kata makruh rokok, dia bukan kenal rokok, dia bagi umum haram. Apapun jenis pembunuhan kerana pembunuh bermakna membunuh diri mereka sendiri. Baik, itu diambil dalam kitab Al-Um Asy-Syafi'i. Kemudian pergi kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ni ulama Asy-Syafi'iyah yang belakang dah, lebih belakang daripada Imam An-Nawawi. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, di antara ulama-ulama yang besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Khatib Syarbini, Syekh Ramli. Ini 3 ni besar dalam mazhab Syafi'i. Ustaz Hamid Abdul Tahir almarhum, Allahyarham, pesan pada saya, nak jadi orang alim hang baca 3 kitab sudah mazhab Syafi'i. Nak jadi orang alim baca 3 kitab sudah memadai dalam mazhab Syafi'i. Kitab ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab ditulis oleh Khatib Syarbini dan juga Syekh Ramli. Baik tuan-tuan, dalam kitab Fathul Mu'in beliau menyebut tentang 2 alasan mengapa sesuatu perkara itu diharamkan dalam Islam. Yang pertama, ia mendatangkan kerosakan yang nyata atau menimbulkan yang tersembunyi. Yang kedua, ia merosakkan tubuh badan dengan jelas. Jadi baik, itu Ibnu Hajar. Tengok dia bagi clue dia, gambaran-gambaran dia akan merujuk apa-apa yang boleh masuk situ, maka hukum dia adalah haram. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Allamah Sayyid Abdul Rahman ibn Muhammad bin Husain bin Omar Ba'lawi Al-Hadrami, dalam kitabnya Bughyah Al-Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa ba'da a'immatil mutaakhirin, muka surat 260, dia bagi cetakan inilah 260, berkata tembakau dalam kurungan rukuk sudah dimaklumi sebagai sesuatu yang halal yang paling buruk. Dia buruk tu lah ni, dan boleh mengkhayalkan dan berlakunya pembaziran harta. Tembakau bukanlah menjadi pilihan makanan, hisapan atau sedutan oleh mereka yang bermaruah. Mana tak ada hisap kok tak ada maruah. Allah lagi teruk. Aku bukan aku kata. Ni Syekh.
Ulang kali lagi, sedap ke bahasa dia ni? Tembakau bukanlah menjadi pilihan makanan, hisapan atau sedutan atau mereka yang bermaruah. Pengharaman mengenainya telah difatwakan oleh ulama tasawuf seperti Al-Kutub Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Allamah Ahmad Al-Hadwan, sebagaimana yang disebut oleh Ahmad bin Omar bin Sumais tentang pendapat keduanya, dan ulama lain sependapat dengan mereka. Begitu juga Al-Habib Al-Imam Al-Husain bin Syekh Abdul Bakar bin Salim dengan panjang lebar membuat amaran keras mengenai tembakau. Beliau Al-Habib mengatakan, aku khawatir akan orang yang tidak bertaubat daripada merokok sebelum matinya. Aku pun khawatir juga. Bukan kata dia, aku pun tak mau. Dia kata aku sama dengan aku. Ustaz, sebab apa? Sebab aku, sebab aku lebih dekat. Sebab tu saya gunakan aku. Macam saya dengan tuan-tuan ni, adik-adik, itulah gunakan aku. Kalau guna saya, macam pengaruh dengan setahun. Orang nampak jurang jauh, kita nak bagi dekat. Aku lebih mesra, betul? Tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati Allah. Hak terjemah hak Nabi semua kata aku. Hak Quran pun aku. Tak ada kata saya. Allah berfirman, saya ada kata saya. Tengok Quran terima. Semua aku. Aku ciptakan langit. Dia kata, saya ciptakan langit. Tak ada. Cuba cari terjemah. Aku sudah. Tu. Mesra. Macam kita duduk dekat-dekat. Macam kita rapat. Itulah aku. Saya macam jauh jurang. Nah, gitu. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati. Ulang mula, lupa tak mana. Ni. Aku khawatir akan orang yang tidak bertaubat daripada merokok sebelum matinya. Dia akan dalam keadaan su'ul khatimah. Wal a'udzubillahi min zalik. Su'ul khatimah, jawapan dia, go to hell. Lidah kat hell. Wal a'udzubillahi min zalik. Taubat, taubat. Aku khawatir, kata dia. Baik, Al-Qaryubi dalam majmu'ah Sya'bah Sab'ah Kutub Mufidah ada menyebut kenyataan Al-Qaryubi. Al-Qaryubi ni ulama di Qalyub di Mesir. Bukan nama dia Qalyubi, itu orang Qalyub. Macam Al-Balingi tu orang Baling. Bahawa Sultan pada zaman Al-Qaryubi telah memerintahkan naib Sultan membuat pengisytiharan kepada orang ramai supaya tidak merokok di pasar-pasar dan di kedai kopi. Macam kita mereka yang melanggar perintah itu adalah berdosa. Oleh kerana itu, sekarang pada zaman Al-Qalyubi, lama dah Qalyubi ni, diharamkan merokok kerana taat kepada perintah raja. Nah, baik itu fatwa ulama dulu-dulu pun dia menjurus kepada haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saya tengok fatwa ulama mutaakhir, ulama sekarang, ulama semasa. Baik, diambil di budak Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, mantan mufti Ad-Dir Al-Misriyah, mantan mufti Mesir. Dia dah wafat lama dah dalam tahun 70-an gitulah. Baik, dalam kitabnya Fatawa Syar'iyyah wal Buhus Islamiyah mengupas hukum merokok itu. Katanya sesungguhnya tumbuhan tembakau ini dahulunya belumlah dikenali. Apabila tembakau diperkenal dan digunakan oleh manusia untuk merokok, ulama fiqh dari pelbagai mazhab Islam pun membincangkannya untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip ataupun kaedah yang telah ditetapkan. Mereka mengatakan sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu ialah harus, tidak akan terkeluar daripada prinsip asal keharusan ini, melainkan adanya perkara-perkara yang mendatang, yakni yang luaran yang mengubah hukumnya menjadi haram dan makruh. Memang kita mengaji dah kaedah asal dulu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal pada sesuatu memang hukum dia harus selagi mana tidak ada nas. Tapi bila kita dah buat kajian, dia menjurus kepada yang boleh memudaratkan tubuh, maka dia akan menjadi haram. Al-Imam Al-Akbar Mahmud Shaltut ni Mesir juga, Syekh Al-Azhar Mesir, dalam fatwa dirasah limushkilat al-muslim al-mu'asir fi hayati al-yawmiyah wal-ammah, halaman 387 384, menyebut mengenai bahaya merokok terhadap kesihatan dan harta. Walaupun menghisap tembakau itu tidak memabukkan macam arak, dan tidak merosakkan akal, namun wujud berbagai kesan yang membahayakan kepada kesihatan perokok itu sendiri dan juga terhadap orang lain yang tidak merokok. Baik, haram juga. Syekh Abdullah Babatin memfatwakan kami mengharamkan rokok dengan dua sebab utama. Yang pertama, boleh memabukkan apabila dihisap atau boleh menghayalkan. Kalau tak mabuk pun dia khayal. Yang kedua, tembakau atau rokok adalah benda keji kotor, benda khaba'is
yang disebut dalam Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, diharamkan ke atas kamu perkara-perkara keji, kotor, busuk dan dikategorikan oleh syarak sebagai benda keji, benda kotor dan boleh membinasakan. Baik, yang kedua, benda seperti ini nyata diharamkan oleh syarak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Maksudnya, ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ni ulama Saudi. Geng-geng Wahabi tak apa, Wahabi tak ada masalah. Merokok adalah haram hukumnya. Wahabi pun kata haram. Wahabi makruh. Merokok adalah haram hukumnya berdasarkan makna yang terdapat daripada zahir ayat Al-Quran dan As-Sunnah serta iktibar yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu. Wajah ad-dilalah, wajhud dilalah, yakni aspek penilaian hukum daripada ayat tersebut adalah merokok termasuk perbuatan yang mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Baik, habis yang ulama muasarah dia bawa keputusan majlis fatwa. Yang pertama, Hay'ah Kibar Ulama dari Lajnah Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' Arab Saudi yang dibukukan melalui majalah Al-Buhus Al-Islamiyah jilid kelima, muka surat 289 telah mengharamkan rokok. Mana di segi fatwa Saudi mengharamkan rokok. Kemudian Muzakarah Majlis Jawatan Kuasa Negeri Selangor, ingat dululah, mewartakan fatwa pengharaman rokok berkuat kuasa pada 7 Disember. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Muzakarah kali ke-37 pada 3 Mac 1995 telah memutuskan tabiat merokok itu haram mengikut pandangan Islam. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Qadah, Qadah berpegang kepada fatwa merokok adalah haram. Maknanya siapa-siapa jual rokok di Kedah, hukum dia haram, pendapatan dia haram. Siapa-siapa nak jual juga tak apalah, silalah. Nah, tak apa, jual rokok tak apa. Duit bahagian rokok tu tak asing. Nah, orang beli rokok masuk dalam kotak asing. Sebab dia pendapatan tu haram. Nanti duit tu kita bagi ke anak kita, kita bagi ke bini kita, kita bagi ke mak kita di kampung ayah kita, bahaya. Doa mereka tidak mustajab, lebih-lebih lagi doa ibu bapa kita. Nah, ibu bapa ni doa dia tajam. Tiba-tiba kita duk bagi makanan ke dia, bagi duit kat dia, duit haram ni, doa dia pun tumpul. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kita tak asing, kita guna saja. Kita memang suka nak merokok, jual rokok, dan kita suka haram, kita guna sudah. Jangan bagi anak kita makan duit itu, jangan bagi isteri kita makan, biar kita guna sudah. Boleh tak? Alang-alang biar berasak kubur, tak apa. Darah kalau ada, tunggu berasak. Nah, saya pesan gitulah, kesian anak-anak, kesian bini, kesian mak pak, kita duk campur duit haram dengan halal, bagi kat depa. Hak tu jangan keluar zakat, tak boleh. Zakat tidak akan diambil dari duit haram. Duit rokok tolak keluar. Nak bayar zakat, tak boleh bayar zakat, duit rokok haram. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebab apa? Kedah telah memfatwakan haram. Nah, gitu. Okey. Walaupun sehingga kini belum ada penguatkuasaan berhubung perkara itu, kerana berdasarkan pendapat pengamal perubatan, merokok boleh mendatangkan mudarat. Kesan itu diambil fatwa haram. Baik Kementerian Kehakiman dan Hal Ehwal Islam Emirat Arab Bersatu UAE mengeluarkan fatwa bahawa merokok adalah haram. Para imam umumnya menyatakan sokongan terhadap fatwa ini menerusi khutbah Jumaat. Jadi alasan hujah-hujah tuan-tuan boleh bacalah. Saya nak baca yang tu saja. Nak cerita kalau kita mati ni nak masuk duduk dengan orang soleh dan ulama, berhenti rokok. Hak lain pun banyak lagi, hak lain cerita lain. Hak ni cerita ni. Nah, ni bila mati mudah-mudahan ditempatkan bersama orang-orang soleh dan juga ulama. Kok mana rokok tak berhenti nak duduk macam mana dengan orang soleh? Ulama kata tak boleh, hang duk isap juga, lepas tu hang mati doa supaya duduk dengan orang soleh dan ulama. Macam mana? Kalau kita nak duduk satu kerusi, satu bumbung, satu dewan dengan ulama, nah, fatwa-fatwa ulama kita kena ikut.
Tuan-tuan, tapi dan muslimat, kalau kita tak ikut, biar satu dunia mendoakan kita supaya ditempatkan bersama orang soleh dan para ulama, kita tidak akan duduk di situ. Sebab apa? Perbuatan hidup kita, gaya hidup kita lawan ulama. Jadi macam mana kita nak ditempatkan bersama dengan mereka? Nah, hak akan ditempatkan dengan bersama dengan orang soleh dan ulama, hak jenis ikut ulama-ulama. Tak perlu doa pun, dia pasti akan pergi duduk bersama dengan ulama, sebab dia ikut ulama atas dunia. Nak ikut Nabi, Nabi wafat, hanya ulama sebagai pewaris Nabi. Ulama-ulama besar satu dunia nah mengatakan haram. Jadi kita tunggu apa lagi? Nah, jadi kita kena bersedialah untuk berubah. Usahalah kok mana kita pun tak apa, tak boleh berhenti terus, kita buat cara sikit-sikit. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kok baling tu banyak dah berhenti. Nah, dalam radio duk kena pompa. Game baling pula tu. Saya balik pun ni banyak berhenti. Ada berhenti kerana kesedaran, ada berhenti kerana dia rasa sakit dada dah, tak boleh pergi dah. Baru berhenti. Kena orang panggil bila tergantuk baru nak tengadah kan macam mana, aku tak ingat. Berhenti sebelum jadi benar tu nah. Sakit dada, sakit tak berhenti okok lah. Sebab siap okok tak berhenti, dia memang mudarat pada tubuh badan kita, sudah dibuat kajian oleh pakar-pakar perubatan. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Orang Islam tidak diberi keuzuran untuk menanam sesuatu yang diharamkan. Sama balik kita. Nah, yang diharamkan hanya untuk menjualkannya kepada orang bukan Islam. Benda tu bila haram, walaupun dia tak guna, dia tak boleh juga kalau dia tanam tujuan untuk jual kepada orang kafir. Tak boleh juga. Walaupun dia tak guna. Sebab benda tu benda yang haram guna. Kerana orang Islam itu tidak boleh melakukan sesuatu barangan yang haram sama sekali. Tak boleh. Sebagaimana dia tidak boleh dibolehkan menternak babi. Walaupun dia tak makan babi, dia belah babi jual pada hak makan babi lah. Tak boleh menternak babi. Sebab apa? Sebab babi itu diharamkan makan. Misalnya untuk dijualkannya, dia bukan nak makan, dia jual. Lah ni babi pula di Sabah. Keluar ada. Nah, benda-benda hak diharamkan macam tu lah. Dia akan sentiasa ada kesan buruk pada manusia. Baik, kepada orang Nasrani, dijualkannya kepada Nasrani. Sebagaimana diberitahu, sebagaimana Islam mengharamkan penjualan anggur yang halal. Anggur yang halal, kalau tak babi tu mana haram dah. Anggur yang halal ni kita tanam memang tujuan untuk dijual kepada kilang buat arak, memang tak boleh. Kepada sesiapa yang diketahuinya akan membuat arak daripada anggur tersebut. Kita duk jual di pasar malam, orang beli sekilo 2, takkan nak buat arak yang tu. Dia nak makan. Kilang datang tu, bawa lori beli, tu memang nak buat arak. Kita pergi jual juga, hukumnya pendapatan kita adalah haram. Nah, sebab anak jual beli syarat dia dua. Yang pertama, dia suci, benda dia tidak najis. Yang kedua, dia memberi manfaat, dia ada manfaat. Ini dia antara syarat barang yang kita nak jual beli. Kalau benda tu tidak ada manfaat, tidak sah jual beli. Ulama buat contoh, menjual sebiji beras. Sebiji beras buat apa? Beras sebiji tu lah, sekupan. Nak buat apa sebiji? Dia kena sekurang-kurang 1 cawan ni, ataupun setengah cawan, setengah kebok. Orang balik pergi kebok, boleh masak untuk makan seorang. So ni sebiji. Jadi tidak ada manfaat, haram jual sebiji beras. Tak boleh. Tidak ada manfaat. Dan dia tidak najis. Mana hak najis tak boleh kita jual. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, termasuklah anjing hak kita baca dah. Anjing tu najis. Lepas tu walaupun kita tak boleh makan, tapi kita boleh guna untuk jaga rumah, jaga tanaman dan juga berburu. Macam mana kita nak dapatkan anjing sedangkan tak boleh jual beli anjing? Nabi tak bagi. Nabi menegah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Nabi melarang kita mengambil keuntungan daripada menjual anjing. Mana tidak Nabi tak bagi jual beli. Hadis kuat tu, hadis sahih. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka tidak boleh jual beli nak je lah. Maka kita ada kaedah. Macam kita ni lah, kita bela ayam banyak, bela kambing ke apa ke, bela arnak kan, najis-najis dia boleh buat baja. Maka kalau kita nak jual najis-najis ini, memang tak boleh.
Sebab dia adalah najis. Najis tidak boleh diperniagakan dalam agama. Tidak sah akad jual beli. Tapi dia ada kaedah lain lah, sebab tu kita nak ngaji. Ada kaedah nama dia naklul yad. Naklul yad artinya pindah hak milik. Bukan jual beli, dia pindah hak milik lain, jual beli lain. Maknanya kalau tahi ayam kita banyak, yang belah ayam, kalau ada orang nak beli, dia nak buat baju, nak bawa main lori dan sebagainya, kita jangan angkat jual beli. Ni jual beli pula, ni sekilo apa? Sekilo RM10 dah. Ada 1000 kilo. Maka pun dia pun jual beli. Aku menjual tahi ayamku ini kepada kamu dengan sekilo RM10. Ini kan dengan 1000 kilo kali berapa ribu. Dia pun kata aku beli, tak sah. Duit kita dapat haram. Memang tak boleh guna. Makan tak boleh, minum tak boleh, beli pakai tak boleh, topak lagi tak boleh. Lepas tu nak macam mana? Naklul yad, pindah milik macam ni. Ni saya pindah milik tahi ayam saya ini. Di tahi ayam ni milik saya. Saya pindahkan pada kamu dengan ganti RM5,000. Itu bukan jual beli tu. Itu bukan sirah jual beli. Naklul yad. Dia pun aku terima. Boleh tak kira? Boleh. Macam tu je. Nampak sama? Memang sama. Tapi akad tidak sama. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu kita mengaji siapa jual beli jeng. Tak boleh. Dia kena pindah milik saja. Anjing pun sama lah. Kita nak bela anjing untuk jaga tanaman kita. Sebab babi banyak sangat. Babi dia takut dengan anjing. Dua-dua najis mula tau. Tapi menanjing lagi. Maka kita pun nak beli tak boleh. Kita pergi suruh dia ubah milik. Saya pindah milik anjing saya kepada kamu dengan bayaran ataupun dengan ganti RM1,000. Okay, saya terima. Itu bukan jual beli, nama dia pindah milik. Akad mau beza. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi begitu, biawak belajar, biawak. Besar ni biawak. Adik pada buaya. Kita pun tangkap. Kita tangkap, pergi jual ke ni geng-geng hak makan biawak lah. Aku jual biawak ini dengan harga RM50 Malaysia tunai. Aku beli. Habis RM50 tu memang tak boleh guna topak pun tak boleh. Jadi bila kita tangkap jadi milik kita pun pindah milik pada dia. Boleh lagi tu. Pindah milik. Benar-benar haram, benar-benar najis, tak boleh jual beli. Dia boleh dalam bentuk pindah milik. Apa ni saya bewak habis Okey, aku faham. Jadi habis tu kita akan masuk bulan depan minggu depan pun bulan depan juga. Tu masail imam makmum. 2 minggu lagi. Okey, saya ambil dalam 5 minit untuk kalau ada soalan tak ada apa. Okey, malam ni belum ada soalan kot sebab dia baru kot malam ni. Tak apa. Kita berhenti sini dulu dah, tuan. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.